Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan sambung hari ini kepada topik yang seterusnya, iaitu nilai semasa dan juga kaedah faedah berkesan. Okey. Okey, yang pertama kita tengok untuk nilai semasa, kita masih lagi menggunakan rumus yang sedia ada. Okey, rumus ada S, ada P, ada R, ada M, dan juga T. Yang mana P principal, R dia punya kadar, M berapa kali compound setahun, dan juga T berapa tahun tempoh masanya. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Okey. Contoh 1, seorang pekerja telah membuat simpanan sebanyak RM1,000 bagi tempoh 18 bulan dengan kadar faedah 4% setahun secara compound setiap suku tahun. Kirakan nilai semasa bagi 3 bulan dan juga 1 tahun. Okey, apa sebenarnya nilai semasa ni? Sebenarnya nilai semasa ni apabila kita membuat pelaburan, kadang-kadang tempat kita melabur tu dia menetapkan perlu melabur dalam satu tempoh masa yang mana akan mencapai tempoh matang. Contohnya kita kena melabur selama 5 tahun baru boleh mengeluarkan duit pelaburan tu. Tapi kalau nilai semasa tu kita nak tahu berapakah sebelum sampai 5 tahun tu, kita nak tahu berapakah nilai pelaburan kita tu pada masa-masa yang tertentu sebelum sampai tempoh matang itu. Okey. So ini dia buat pelaburan sebanyak RM1,000 untuk 18 bulan. Okey, tempoh matangnya 18 bulan. Tapi dia nak tahu kalau 3 bulan berapa nilai semasa dia. Okey. So kita tengok di sini apa maklumat yang kita ada. Okey, maklumat yang kita ada prinsipal dia berapa. Kita ada Okey, kita tahu kita ada prinsipal dia RM1,000. Kemudian dia punya kadar faedah dia ada 4%. Setiap suku tahun. Setiap suku tahun ni maksudnya 4 kali setahun lah kan. Setiap tahun ada 4 suku. Suku pertama, tengah tahun, suku 3 dan 1 tahun. So 4 kali. Okey, kita nak kira nilai semasa bagi yang pertama 3 bulan, yang kedua 1 tahun. Okey, kita tengok ya. Okey. Ni kita dah keluarkan maklumat tadi. So, prinsipal nilai yang dia nak laburkan awal-awal 1,000, kemudian kadar dia 4%, 0.04, yang mana setiap suku tahun akan dikompaunkan faedah 4, jadi 4 kali setahun lah, dan masanya 3 bulan. Dia sebab masa ni kita kira dalam tahun, so 3/12, kita dapatlah 1/4. Okey, so kita masuklah dalam rumus S sama dengan P dia 1,000, 1 tambah 0.04 per dengan M dia 4. Okey. M tadi 4 kali dengan tahun. Tahun dia 1/4. Okey, bila kita kira dapatlah berapa ni? Berapa ni agak-agak? Cuba kira. Dapatlah RM1,010. Selepas 3 bulan, nilai pelaburan dia dah bertambah sebanyak RM10. Okey. Itulah dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua tu, dia nak dalam selepas 1 tahun kan, selepas 1 tahun. Okey. Jadi T dia 1, yang lain masih lagi sama. Ni lebih mudah lah kerana T nya 1. Jadi S sama dengan 1,000, 1 tambah 0.04 per dengan M 4 darab dengan 4. T nya 1 dah tak perlu letaklah 1 kan. Okey, cuba kira dapat RM1,040.60. Gitu. Okey, boleh cuba. Okey.
Itu untuk nilai semasa. So kalau soalan tadi dia ada menyatakan yang 18 bulan tu, nanti soalan 18 bulan tu, so dia tak kira lah 18 bulan tu. Dia nak masa tu kita tengok pada soalan dia nak selepas berapa bulan. Untuk 18 bulan tu dia di hujung pelaburan tempoh matangnya, tapi kita nak tahu sebelum sampai tempoh matang. Okey, kemudian kita boleh tengoklah kadar faedah berkesan ataupun kadar faedah yang efektif. Apa bezanya kadar faedah berkesan dengan kadar yang biasa kita tengok tu dekat soalan? Okey, sebenarnya apabila kita menyertai pelaburan, dia akan nyatakan kadar faedah kan. Dia akan bagi kadar faedah. Itu hanyalah dia punya yang dinyatakan ataupun kita panggil nominal. Sebenarnya effective rate apa yang berkesan tu dia ada pertambahan sikit sebabnya kita mengambil kira nilai compound tu. Sebab kita tahu apabila kita membuat pelaburan secara kita mengambil kira faedah compound, nilai prinsipal tu akan bertambah setiap kali dia compound. Setiap kali kita dapat faedah, prinsipal tu akan bertambah kan. Macam tu. So kira kadar faedah berkesan ni apabila kita mengambil kira faktor compound tu. Gitu. Okey, rumusnya kita tengok tu rumusnya RE itu efektif lah. E efektif 1 tambah R per M kuasa M tolak 1. Dia ada tolak 1 di situ. Beza dengan yang rumus sebelum ni kan, kita ada P depan. Sekarang kita tak ada P depan tapi ada tolak 1 belakang. Tapi sebenarnya rumus ni ada dalam soalan, cumanya kita hanya perlu tahu apa maksud huruf-huruf ni. Gitu je. Yang mana kita dah tahulah RE efektif kadar faedah berkesan, R rate kadar faedah, manakala M tu yang berapa kali compound. Okey, kita dah tengok contoh. Andaikan kita ada RM1,000 dan disimpan dalam akaun yang membayar faedah pada kadar 4% setahun. Okey, dikompaunkan setiap suku tahun. Jadi 4 kalilah setahun kan. Okey, berapakah kadar berkesan bagi simpanan yang tersebut? Okey, kita tahu tadi RE sama dengan 1 tambah kadar dia R 0.04 per dengan M dia setiap suku tahun, jadi 4 kali setahun. Okey, kuasa 4 tolak 1. Gitu je. Okey, yang mana kita akan dapat 0.0406, yang mana ini kalau kita tukar jadi peratus, jadi 4.06%. Okey. So bolehlah cuba soalan-soalan lain nanti dalam nota korang tu. Okey, terima kasih.